Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay. Untuk video pengajaran kali ini adalah berkaitan dengan ujian musnah ataupun distraction test DT. Okay. Kalau yang video sebelum ni, pengajaran saya sebelum ni adalah mengenai NDT kan, ujian tanpa musnah. Jadi untuk kali ini saya nak perincikan pula apa itu ujian musnah. Okey, DT. Okey, terdapat beberapa prinsip bagi ujian musnah ni. Okey, macam sebelum ni, kalau kata ujian tanpa musnah, kita tak musnahkan sampel ataupun spesimen ujian. Tapi bagi ujian musnah, kita ujian yang dilakukan tu diambil daripada sambungan kimpalan yang dah siap. Okay, so kita akan uji sifat logam dan juga sambungan kimpalan tu. Okay, tujuan dia adalah kita nak tahu mutu sambungan tu okey ke tak, elok ke tak, ataupun sampai standard ataupun tidak. Okay. Spesimen ujian akan musnah selepas ujian dilakukan dengan menggunakan peralatan yang khusus. Okay, peralatan yang bergantung pada ujian yang kita nak buat lah. Okay. Okay. Ini adalah senarai jenis-jenis ujian musnah. Kita ada ujian lentur, ujian hentaman, ujian tegangan, okay, ujian analisis kimia, ujian kekerasan, ujian mikro dan juga ujian makro. Okay. Baik. Kita tengok dulu ujian lentur atau dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai band test. Okay, banding test. Banding test ataupun band test. Okay. Ujian lentur ni dia ada 3 jenis. Sama ada digunakan pembentuk, menggunakan penggelek dan juga ujian lentur jenis bebas. Kalau kata soalan ada bertanya berapa jenis ujian lentur yang boleh dilakukan. Okay, ada 3 jenis. Sama ada kita guna pembentuk, penggelek ataupun jenis bebas. Sebelum kita nak lakukan testing kepada spesimen tu, ni adalah sampel. Okay. Cara kita nak hasilkan, kita nak sediakan sampel untuk testing tu, untuk ujian lentur tu lah. Okay. Yang pertama adalah, okay, ni adalah hasil, katakan ni adalah hasil sambungan temu kamu kan. Okay. Yang pertama, apa yang perlu dibuat adalah awak perlu garis. Okay, garis ataupun tanda pada benda kerja. Part mana yang kita nak buat testing. Okay. Kalau ikut kat sini, dia ada beberapa lah. Kat sini kalau ikutkan. Kat sini kita akan buat ujian lentur muka dan juga ujian lentur punca. Okay, ada 2. Okay, band test untuk muka dan juga band test untuk punca. So, 2 lah. Okay. So, lepas dah tanda, kita akan potong. Kita akan potong menggunakan power saw. Okay. Ikut ukuran yang dah ditetapkan. Okay. Bila kita dah potong, kita akan ambil ada 3 jenis kan. Muka, punca dan juga sisi. Tapi untuk kita punya ujian dekat bengkel kita akan buat 2 saja. Sebab ketebalan logam yang awak guna untuk kimpal tu hanya perlu untuk dua jenis ujian lentur saja, iaitu lentur muka dan juga lentur punca. Kalau kata ketebalan logam tu lebih tebal, okay, dia ada dia punya julat dia, kita perlu buat ujian lentur sisi, okay, side band. So kalau untuk yang kat bengkel kita tu, kita buat 2 je lah. Okay, face dengan root. Okay, so lepas kita dah potong ni, okay, kita dah potong ikut tanda tu, guna power saw, kita akan grind. Awak akan grind bahagian kumai larian
capping dan juga larian penetration kat belakang tu. Okey, kita akan grind bagi sama rata. Larian capping dan juga larian penetration awak kena grind bagi sama rata dengan logam kimpal. Okey, guna mesin grinder lah. Okey, ni. Okey. Seterusnya, kita tengok macam mana proses band test menggunakan pembentuk. Okey, ni lah kalau kat bengkel kita guna yang ni lah. Okey. Dia dilakukan di kedua-dua permukaan sambungan. Okey, jika pembentuk ditekan di bahagian muka, so bahagian yang meregang tu adalah bahagian, maksudnya bahagian muka kita letak atas, bahagian penetration kita dah grind tu letak bawah, bentuk akan tekan bahagian atas. Bahagian yang meregang tu adalah bahagian yang jadi U tu adalah bahagian punca. Dia dinamakan sebagai ujian lentur punca. Okay. Jadi kita tengok side mana yang meregang. Kan? Okay, bukan side mana yang kita tekan, side mana yang meregang. Okay, so jika pembentuk ditekan bahagian punca pula, maksud dia muka duduk kat bawah, okay, dia akan melentur. Jadi dia akan jadi, so bahagian muka yang akan meregang, dia akan jadi ujian lentur muka. Okay. Ni dia punya pembentuk. Okay. Biji lah. Okay, hasil dia akan jadi macam ni. CU tu. Okay. Kalau sambungan tu okey, maksud dia leburan dia okey, semua okey, dia akan membentuk bentuk U macam ni lah, tanpa patah. Okay. Kalau sambungan hasil kimpalan tu leburan dia kurang, selalunya dia patah lah. Okay. Okey, ujian lentur menggunakan penggelek. Okey, kalau hak ni kita guna penggelek. Okey, hujung bahagian spesimen diapit pada bahagian pada kelengkapan ujian. Okey. Dia ada dua penggelek ini dua. Okey. Lepas tu penggelek tu akan putar. Okey, so spesimen tu akan dilenturkan. Okey. Asal dia macam ni. Okay, dia ada dua penggelek. Satu penggelek yang fix ni, dia duduk kat sini je, dia tak bergerak pergi mana. Dan satu lagi adalah penggelek yang kat bawah ni. Okay. Yang ni lah dia akan tolak besi, sambungan kimpalan ni. Sambungan ni pergi tolak ke atas sampai dia melentur. Okay. Inilah dia. Okay. Kalau macam ni dia panggil sebagai lentur muka lah. Muka ni yang meregang kan. Okay. Ini punya alat lah. Contoh. Okay. Seterusnya. Ujian lentur bebas. Okay. Ini adalah jenis ujian lentur yang ketiga. Okay. Alat yang digunakan ialah tukul atau ragum. Mesin, tukul atau ragum. Okay, alat tersebut digunakan untuk menahan daya mampatan semasa melentur spesimen. Okay, ujian ini adalah untuk menguji kemunduran logam kimpal. Okay, kita akan tekan dia lah secara bebas menggunakan ragum. Okay, ni. Ni ragum lah. Dia kompres. Kita kompres dia. Okay. Ujian yang seterusnya adalah ujian hentaman. Okey. Dia melibatkan daya hentaman dan beban ke atas permukaan spesimen kimpalan. Okey. Tujuan dia adalah untuk menentukan keupayaan spesimen untuk menyerap daya hentaman sebelum spesimen itu pecah. Okey, dia ada dua. Iaitu izot dan juga capi. Okey, ini adalah ujian izot. Okey, ujian izot ni kita apik benda spesimen tu dekat ragum. Okey, tapi kita buat sempak sikit. 45 darjah. Okey, kedalaman dalam 2 mm je. Maksudnya kita akan guna gergaji besi lah. Kita kerat sikit. Kita buat alur sikit dekat kumai yang kita dah buat tu.
Kita kapit, lepas tu kita akan ketuk lah. Okey. Ketuk. Okay, seterusnya adalah ujian capi. Ujian capi pun sama. Okey, dilakukan dengan menggunakan daya hentaman yang kuat terhadap spesimen yang diletakkan di antara dua penyokong. Okey, yang ni kita akan pegang dua penyokong. Kemudian kita akan bagi beban dekat belakang. Tu kita ambil lah bacaan dia, skala dia. Okey, ujian tegangan. Ujian tegangan ni dilakukan untuk menentukan kekuatan tegangan, tensil. Okey. Dan kemuluran sesuatu timpalan. Okey, macam kita tahu bila kita tarik, kalau macam getah dia tarik panjang kan, maksud dia kemuluran dia tinggi. Kalau untuk logam pula sama je, kita tarik sampai takat putus dia. Takat putus tu kita baca berapa. Okey, so kita boleh tahu sama ada logam tu mulut, dia punya bacaan mulut dia tu terlalu mana. Okey. Spesimen yang diuji sama ada berbentuk flat ataupun bar bulat akan ditegangkan sehingga logam putus. Okey, macam yang saya bagi tahu sebelum ni, dalam kelas material, walaupun logam kita tengok dia keras kan, keras, dia tetap akan putus. Okey, itulah dia bacaan kemuluran bagi sesuatu logam. Okey. Kekuatan tegangan diukur sebelum takat putus dicapai. Okey, kalau tengok ni lah. Okey, ni spesimen, satu tarik atas, satu tarik bawah. Sampailah logam tu putus. Okey. Seterusnya adalah ujian kekerasan. Okey, ujian kekerasan ni ada beberapa lah. Okey. Dia tujuan dia adalah untuk menentukan keupayaan logam menahan rintangan hakisan dan lelasan Okey, ada 4 cara ataupun 4 ujian. Yang pertama adalah Brinell, Rockwell, Vickers dan Scleroscope Shaw. Okey. Okey, pertama adalah ujian Brinell. Okey, apa itu ujian Brinell? Ujian Brinell ni dia dilakukan dengan cara kita tekan sesuatu berbola keluri, diameter dia dalam 10 mm je. Okey, 10 mm tu terang mana? 1 cm lah. Okey, 10 mm bersamaan 1 cm. Okey, pada permukaan logam. Okey, so dia punya load tinggi lah. Kan, kalau tekan dengan jari memang tak ada sebarang perubahan. Tapi load dia tinggi kan. Okey. Bagi logam sederhana keras, tekanan dikenakan sehingga 500 kg. Okey, 500 kg berat lah. Selama 30 saat. Manakala untuk keluri tekanan dikenakan 3000 kg. Okey. Maksud dia ini untuk logam-logam lembut lah. Sederhana keras. Kita guna 500 kg. Tapi untuk logam yang keras, kita test dia guna 3000 kg selama 15 saat. Okey. So dia akan ada dimensi hasil tekanan berbola keluri tu kita akan baca. Okey. Ujian Rockwell. Okey, tadi Brinell, ni Rockwell pula. Rockwell dilakukan dengan menekan berbola keluri ataupun kon intan ke dalam permukaan yang beratnya antara 60 hingga 150 kg. Okey. Yang tadi menggunakan berbola keluri 10 mm. Okey. Dia punya load dia, berat dia 500 kg dan juga 3000 kg. Untuk Rockwell pula, ni lah dia guna diamond. Okey. Kadang-kadang berbola keluri jugalah. Tapi dia punya load 60 kg hingga 150 kg sahaja. Okey. Kekerasan ditentukan berdasarkan bacaan pada meter. Okey, ni meter ni. Kita baca kat sini lah. Okey, itu ujian Rockwell. Seterusnya adalah ujian Vickers. Ujian Vickers ni dilakukan dengan menusuk intan. Tapi ni berbentuk piramid lah. Piramid. Okey. Sudut 136 ke permukaan logam. Sama juga kita tekan permukaan logam. Okey. Berat dia di bawah 120 kg. Okey. Di mana ujian ni boleh dilakukan pada logam yang keras dan permukaan yang kecil. Okey.
Ingatlah kalau tadi Brinell kita guna berbola logam. Kalau Rockwell lah. Rockwell kita guna intan. Sama juga Vickers. Intan juga tapi bentuk dia piramid. Okay. Dan ujian kekersain seterusnya adalah ujian skleroskop Shaw. Okay. Dilakukan dengan menjatuhkan tukul yang mempunyai intan pada hujungnya ke permukaan spesimen dari ketinggian tertentu. Okay. Bacaan dibuat berdasarkan ketinggian pantulan berpandukan jadual data yang disediakan. Okay. So, ni adalah intan. Okay. Dia dijatuhkan pada ketinggian tertentu atas sampel. Jatuh tadi kita tengok terang mana dia melantun. Kan? Lepas tu kita baca lah. Okay. Dia punya skala tu. Okay. Okay. Ujian analisis kimia. Ujian analisis kimia ni dilakukan untuk menguji kecacatan timbalan, keleburan dan kedalaman penusukan. Spesimen perlu dicanai dan digilap menggunakan kertas emery. Apa dia kertas emery? Kertas emery adalah kertas pasir lah. Okay. Yang halus hingga licin dan berkilat. Kemudian permukaan spesimen disapu dengan larutan asid hidroklorik ataupun asid nitrik. Lepas tu kita biar dia ada reaction dengan logam. Lepas tu kita basuh dengan air panas. Okay. Lepas kita basuh, kita kering, kita tengok, kita dapat tengok lah dia punya struktur tu. Tu adalah ujian analisis kimia. Ingatlah, kita canai, kita polish guna kertas pasir, kita rendam sapu, sapu guna asid hidroklorik ataupun nitrik. Lepas tu biar, lepas tu nanti dia akan ada tindak balas dengan logam. Okay. Ujian makro. Okay, ujian makro ni dilakukan untuk melihat sifat kimpalan seperti keleburan dan kerusakan. Sama juga macam ujian perusakan cecair tadi lah. Sorry. Ujian analisis kimia tadi lah. Kita guna asid nitrik ataupun asid hidroklorik kan. Lepas kita sapu asid nitrik ataupun asid hidroklorik tadi, kan kita biar kering, kita tengok bawah mikroskop. Okay. Yang mana image dia tu dia boleh besarkan sehingga 10 ke 30 kali ganda. Maksud dia kecil, besar lah. Mikroskop kan, dia lebih besar lah, kita nampak lah dia punya struktur sambungan tu. Okay. Untuk ujian mikro pula, okay, apa beza dengan makro? Sama je. Okay. Dia dilakukan untuk melihat bentuk hablus, struktur mikro serta benda asing yang terkandung dalam sambungan kimpalan. Maksud dia sama macam ujian kimia tadi, kan? Kita cuci, kan, kita grind, kita polish guna kertas pasir. Lepas tu kita sapu asid hidroklorik ataupun asid nitrik, kita biar kering. Lepas tu kita tengok dalam mikroskop. Tu untuk ujian makro. Kan, makro samalah, untuk mikro pun sama, mikro pun sama. Okay, cuma apa perbezaan dia adalah pembesaran image tu. Kan, kalau untuk ujian mikro, pembesaran image dia adalah sehingga 500 kali ganda. Kecil lah, kecil kita nampak. Kan, nampak habis semua. Itu beza dia ujian mikro, ujian mikro, ujian makro, ujian mikro dan juga ujian kimia, tidak balas kimia. Okay. Tapi dia punya kimia, larutan kimia tu samalah, asid nitrik ataupun asid hidroklorik. Okay. Sekian saja untuk ujian USNA. Saya harap semua dapat study. Okay. Ujian akan dijalankan melalui Google Classroom. Okay, buka. Boleh rujuk balik nota ni. Jawab soalan-soalan yang telah
saya masukkan dalam tu. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.